sama ada haji ke, sama ada badal haji atau badal umrah, yang first kali murah. Tuan-tuan kena maklum, ambil maklum. Kalau kata benda murah, mesti ada something wrong somewhere. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagilah kepada semua penonton-penonton setia YN Podcast. Sekarang ni kita berada dalam satu bilik podcast yang cukup istimewa, cukup cantik dan cukup selesa lah untuk saya selaku host dan juga panel kita pada hari ini untuk kita berbincang, Ustaz. Kita berbicara, kita berbahas. Paling penting isu yang kita bawa pada hari ini adalah isu yang cukup panas. Ni orang kata boleh lawan lah panas kat Malaysia ni, Ustaz. Betul. Masya Allah ni, dia panas ni tak tahu tahap mana dah ni. Kalau musim haji tu panas je tu lah. Oh ya Allah, aku. Jadi isu ni memang cukup hangat, panas dan terkini untuk semua penonton YN Podcast. Untuk kita sama-sama ambil dia punya pengajaran, ambil iktibar dia, dan paling penting kita cuba kalau kalau ilmu tu baik, kita share lah dengan kawan-kawan kita. Orang kata yang mungkin kawan-kawan kita minat pergi haji dan umrah tapi tak tahu macam mana, ataupun mudah memilih agensi-agensi tanpa soal selidik dulu. Faham. So insyaAllah hari ni kita dah bersama dalam YN Podcast episod ke-14. Dah 14 tak? Dah 14 dah. Patut kata jemput saya yang pertama isu ni. Tapi tak apalah, dah 14 pun okey. Mungkin kita boleh jemput lagi kalau menarik. Kalau isu ni akan orang kata lagi hangat-hangat, kita boleh akan jemput. Mungkin ada 2.0. Okey, insya-Allah. Tak ada masalah. Jadi insya-Allah bersama dengan saya host anda pada hari ini, saudara ataupun Bro Bat. Kita bersama dengan seorang tetamu, seorang panel yang cukup mahir ataupun pakar dalam bidang haji, pengurusan haji dan umrah. Paling penting bukan kaleng-kaleng ni. Bukan kita bawa daripada orang mana-mana cerita pasal haji umrah, tapi orang yang betul-betul layak lah. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Jadi sedikit perkenalan lah. Orang kata panel kita pada hari ini, nama Ustaz ataupun nama panel kita pada hari ini Ustaz Abdul Qayyum bin Abdul Rahim. Merupakan graduan Diploma Pengurusan Haji Umrah College Profesional Baitul Mal dekat Ampang. Betul. Panggil KPB tak? KPB, betul. Orang kata simple lah. Betul. Cumanya saya antara batch yang pertama. Jadi kita bukan di Ampang, kita di Putrajaya. Kampus kita di Putrajaya. Ampang kita baru lah, Ustaz? Baru. Taklah baru, dah dekat 4 tahun 5 tahun juga lah course tu di sana. Kami antara batch yang terawal kita di Putrajaya. Ini terawal ni kiranya sama-sama rasmi ke macam mana? Sama-sama rasmi ke? Kurang lebih lah macam tu lah. Kurang lebih lah. Okey, insyaAllah. Satu lagi, saya dengan Ustaz memang kita orang utara. So kalau kita cakap utara, kalau tak faham tu boleh masukkan kat ruang komen lah. Itulah. Bukan bias bukan bias. Saya pun boleh cakap ni insyaAllah fluent. Tak bias. Elok lah tu, boleh tu. Betul. Orang kata kena cerita kot. Takut betul. Kita punya penonton ni satu Malaysia. Betul. Betul. Takut orang Johor ingat dia ni cakap utara. Betul. Orang tak faham. Betul. Macam mana kita kita cuba untuk orang kata kita nak bawa pelbagai bahasa, Ustaz, insya-Allah. Okey, jadi mungkin akan pengenalan lepas ni mungkin Ustaz akan cerita sikit lah tentang pengenalan diri Ustaz secara ringkas. InsyaAllah. Dan paling penting kita nak terus pergi ke topik kita pada hari ni. Apa tajuk kita pada hari ni? Isu scammer dalam haji dan umrah, badal atau bedal. Badal ke bedal? Sekarang betul. Tengok orang haji umrah bedal, Ustaz. Betul. Dia kena ada ilmu, Ustaz, kan? Betul. Sebab tu untuk semua perkara kita kena kaji, kita kena tahu asal usul dia, dan supaya sebelum kita buat keputusan kita ada asbab untuk kita pilih sesuatu perkara tersebut. Masya-Allah. Gitu. Dah macam penutup, Ustaz. Belum penutup lagi tu, baru buka. Tunggu. Yang tengok dekat Yang tengok dekat kacamata TV ataupun dekat radio ke, dekat laptop ke, kat phone ke, ambil buku, catat sikit. Boleh. Ilmu baru, Ustaz. Boleh, InsyaAllah untuk hari ni. Jadi Ustaz, kita pergi ke mungkin sedikit perkenalan lah, ataupun pengenalan tentang diri Ustaz. Penonton pun nak kenal siapa panel kita pada hari ni. InsyaAllah, Ustaz, dipersilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pertama, dan selamanya segala puji, selawat dan salam buat baginda Nabi SAW. Nama yang diberi Abdul Qayyum bin Abdul Rahim. Saya selaku pengurus haji dan umrah di Maghfirah Travel and Tours. Jadi latar belakang saya yang seperti disebutkan oleh host tadi, saya selaku saya graduan, kalau dulu dipanggil Institut Profesional Baitul Mal. Cumanya nama baru-baru ni telah dinaik taraf institut tersebut, dijadikan college di bahagian pengurusan haji dan umrah. Masya Allah. Kemudian mungkinlah saya sekarang ni sedang masih di dalam pembelajaran lagi. Masya Allah. Tak mau sebut, takut tak habis belajar lagi. Tak mau sebut. Kemudian Alhamdulillah Allah izinkan saya selepas habis graduan terus menceburi bidang industri ni. Industri pelancongan termasuk dengan haji dan umrah. Which is core dia adalah haji dan umrah tu sendirilah. Yang mana saban tahun saya mengikuti, saya menduduki di setiap lapisan kedudukan di dalam industri. Bermula daripada mungkin saya bermula dengan internship, menjadi budak praktikal. Pergi ke mana tau, budak praktikal ni pergi ke waktu tu kerjanya adalah settlekan visa. Kalau sekarang visa ni submit melalui online, tapi dulu visa kena submit melalui embassy Saudi. Perlu ada cop Wisma Putra dan sebagainya. Kena ke sana. Itu daripada internship lah. Kemudian seterusnya menjadi pegawai jualan, duduk di pegawai jualan, kemudian terus menjadi pembimbing ibadah umrah dan haji, dan akhir sekali sekarang ni kedudukan saya berada di sebagai pengurus haji dan umrah, which is kita menguruskan bahagian haji umrah, termasuklah operasi tanah air, operasi tanah suci, dan saya yakin dekat luar sana ini disclaimer lah, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua lebih hebat berbanding saya. Hari ini saya hadir hanyalah untuk berkongsi, untuk sharing kan, untuk kita nak sharing apa yang baik ambil, yang tak baik simpan tepi lah. Okey. Itulah sedikit sebanyak daripada saya, dan saya juga aktif dalam bahagian-bahagian dakwah, mungkin motivasi, dan memberikan secara percuma. Kita suka untuk sharing. Orang kata sharekan kebaikan kan, why not kan benda tu. Jadi itu sikit sebanyak lah. InsyaAllah. Pengenalan sendiri pun dah nampak lah. Lepas ni kita nak buat isu-isu yang hangat. Boleh. InsyaAllah. Boleh. Rasa aircon tu tak rasa ke? Panas. Panas. Dia punya panas tu. Isu ni isu yang saban tahun. Betul. Saban bulan, saban hari. Ada juga isu ni. Confirm. Mesti ada. Sebab umrah dia setiap tahun tu berkali-kali. Betul. Umrah. Cuma haji lah. Kalau haji berkali-kali, setiap tahun pelik tu Ustaz. Pelik sangat tu. Allah Akbar, tu kena study betul tu. Allah Akbar. Jadi Ustaz, sebelum tu Ustaz datang daripada Shah Alam lah. Tadi saya sembang Ustaz, perjalanan dia agak jauh. Agak jauh, betul. Penuh kereta ke Ustaz ke highway ke biasa? Dia perjalanan highway biasa-biasa. Saya rasa YM kena berpindah lah lepas ni. Bukan YM kena pindah dekat saya lah. Bukanlah maksud saya perjalanan tu okey, lancar, cuma je lah jarak dia agak jauh sikit kan. Tapi no issue, demi podcast hari ni saya datang. Masya-Allah. Saya datang hari ni. Belagak kan saya? Tak adalah. Saya minta maaf lah. Macam tu karakter saya lah. Okey. Okey. Nampak orang kata berkaliber Ustaz. Insya-Allah apa orang kata bersedia tu. Okey, baik. Insya-Allah pada hari ni. Ustaz, kita nak lengahkan masa, kita nak panjangkan kita punya pengenalan, pendahuluan kita. Baik. Kita nak masuk ke kita punya topik hangat kita pada hari ni lah. Boleh. Jadi insya-Allah yang baru menonton, kita bawa tajuk kita pada hari ni isu skema dalam haji dan umrah, badal atau bedal. So nak tahu badal atau bedal, kita boleh bersama dengan panel kita. Jadi antara soalan yang pertama yang kita nak bawa kepada Ustaz lah. Ya. Ustaz dah bersedia Ustaz? Boleh ya? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Bila tanya bersedia tu tadi dah berdebar dah pula. Mula-mula dah bersedia dah. Tapi bila dah tanya tadi. Okey, boleh insyaAllah. Bila tanya bersedia takut Ustaz. Allah, tiba-tiba terus. Dia rasa macam nak menikah lagi. Ada soalan macam tu. Seram. Itu seram. Okey, insyaAllah. Saya guraukan tuan-tuan. Okey. Okey, insyaAllah. Soalan yang pertama Ustaz. Kalau tengok sekarang ni di Malaysia, berbagai cara
orang kata scammer ni ataupun agensi yang mungkin tidak berdaftar ataupun tidak sah ni gunakan untuk kaut keuntungan, untuk kaut customer. Faham. Pelbagai isu. Tak kisahlah isu kecil ataupun isu besar dalam dan luar negara. Jadi berdasarkan pengalaman ataupun mungkin Ustaz pernah dengar atau kongsikan, apakah agaknya cara-cara ataupun isu yang biasa digunakan ataupun dijalankan oleh scammer dalam dunia haji dan umrah? Okey. Ustaz. Baik, masya-Allah. Jadi semua maklum kita di dalam agama Islam, di dalam Islam sendiri kita ada tuntutan bagi yang berkemampuan untuk melaksanakan haji, bagi yang kemampuan. Dan di dalam Al-Quran pun Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul hajata wal umrata lillah, dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada dalil itu sendiri, bila disebutkan kita sebagai orang lagi-lagi di Nusantara ni, Betul. kecintaan untuk ke tanah suci itu saban tahun kita akan membuat-buat tu. Lagi-lagi orang-orang kita ni. Orang-orang kita ni, orang-orang Malaysia, orang-orang Nusantara, Indonesia, rasa dan perasaan untuk sampai ke tanah suci itu sangat-sangat dahsyat. Sehingga kan dia melupakan untuk mencari jalan-jalan yang betul untuk sampai ke sana. Ya, itu point dia. Itu poin yang pertama. Point dia. Itu Allah. poin pertama. Bila mana permintaan orang semakin tinggi, semakin tinggi untuk orang kata supply and demand lah ni. Masuk ekonomi pula ni kan. Okey, tak apalah. Maknanya permintaan untuk umrah dan haji ni semakin tinggi. Dan di situlah peluang untuk orang menipu pun tinggi. Start daripada situ. Maknanya dia nampak saban tahun. Saya tanya berobat kita. Saya tanya berobat. Bila masa Saudi ataupun Mekah, Madinah ni akan ditutup kecuali COVID? Bila masanya? Kiamat lah kot. Kiamat. Jadi permintaan tu akan berterusan. Walau katalah harga hotel naik ke, melambung ke, flight jatuh, terbenam, naik, timbul balik, masuk surah khabar ke, macam mana pun keadaan, kecintaan kita nak ke tanah suci tu tinggi. Betul. Memang macam mana pun jadi, kalau kata tahun lepas banyak scammer, harga hotel naik, percaya cakap saya, tahun lepas je dia takut nak pergi. Next year, 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, akan meningkat. Orang akan pergi. Data daripada Kementerian Pelancongan untuk ke sana, ke Saudi pun makin lama makin tinggi. Naik. Saban hari saban naik. Termasuk juga dengan data tahun lepas. Yang mana 2 tahun pandemik, orang terkurung, orang tak pergi, tak dapat pergi. Dan kemudian ada juga yang kalau kata tabungannya lebih banyak, memang tahun lepas saja memang peningkatan untuk orang ke tanah suci ni lagi tinggi. Itu yang baru-baru ni terjadi bulan Februari. Baru-baru ni tentang satu agensi, satu agensi perkapalan, flight lah, memberikan kepada ejen tunggal dia beberapa seat, dan ejen tunggal ni memberikan kuota kepada semua travel agency dengan mengenakan bayaran komisen tambahan, which is kita gelar tu rasuah lah. Ya, dah kantoi pun dengan SPRM, dah very clear dah. Motek pun caput tangan dan sebagainya. Dan untuk maklumat, kenapa boleh terjadi macam tu? Sebab permintaan. Sebab kita nak kepada Mekah, Madinah. Kita nak ziarah Nabi SAW. Kita nak pergi tengok Kaabah Musyarrafah yang setiap tahun kita rukuk, sujud, menghadap kepada kiblat. Kita nak tengok depan mata. Kita nak dapat keberkatan doa Nabi Ibrahim AS. Kita nak dapat keberkatan Nabi Muhammad SAW. Kita nak ziarah Nabi. Kita rindu Nabi. Punca daripada kerinduan itu, emosi kita yang menggelegak itulah yang membuatkan kita ni mudah untuk ditipu. Kalau kita tak kaji apa-apa tentang agensi-agensi yang menguruskan kita ke tanah suci nanti. Itu sebabnya. Jadi berbalik kepada soalan tadi. Bagaimana, ini saya kira modus operandi ya. Bagaimana modus operandi pihak-pihak scammer ni nak menjalankan penipuan kepada jemaah haji maupun jemaah umrah
maupun kepada pendaftar-pendaftar badal haji ataupun badal umrah. Bagaimana? Okey, kita pergi dulu satu persatu contoh. Yang pertama sekali, cara mereka menipu adalah dengan yang pertama ni ada tiga tuan-tuan, take note, ada tiga. Yang pertama sekali, murah tu sendiri. Harga yang ditawarkan sama ada umrah ke, sama ada haji ke, sama ada badal haji atau badal umrah, yang first kali murah. Tuan-tuan kena maklum, ambil maklum. Kalau kata benda murah, mesti ada something wrong somewhere. Ini kena ambil maklum. Kita bukan beli barang kat Shopee. Shopee boleh lah banding-banding, betul? Betul. Kita boleh lah banding-banding, kata nak beli baru-baru ni saya pindah rumah. Saya nak beli almari kabinet tu di kedai. Di kedai betul-betul lah kedai tu. Tapi di Shopee ni wife kata ada lagi murah. Ini lagi murah. Yang tu boleh lah kita penilaian tu. Okey, betul lah tu, boleh lah. Mungkin dengan keadaan dijual online, dia tak ada pejabat. Mungkin sewa kos-kos tu berkurang. Mungkin ni real. Tetapi bagaimana kalau keadaan umrah tu sendiri murah? Bagaimana dengan keadaan haji tu sendiri murah? Walhal harga tiket penerbangan je dah mahal. Faham. Hotel satu malam pun dah mahal. Bagaimana dia menjual dengan keadaan yang murah? Jadi itu. Yang first kali murah tu sendiri. Bahagian murah ni, tuan-tuan kena tengok, kaji dalam-dalam ni, bahagian ni. Yang pertama, harga tu. Maknanya dan untuk maklumat, kita pun di Motek ataupun Motek tak silap saya, dia pun dah letak harga lantai. Bagi umrah, pakej umrah ni tak boleh jual di bawah daripada bawah harga lantai. Di bawah harga lantai tak boleh jual. Di Malaysia itu bagusnya. Di Malaysia boleh dia letakkan standard harga tu. Okey, itu. Yang satu murah tu harga tu tadi. Kalau murah tu pelik. Kena kaji dulu. Yang first kali modus operandi dia gunakan dengan keadaan murah tu sendiri. Kalau tadi Ustaz ada sebut tentang harga yang ditetapkan, berapa harga? Yang itu tak silap saya bermula 7990. 799 itu yang standard lah. Yang standard. Dan yang standard. Atas semua tu kira okey lah. Betul. Yang tu standard 7990. Kemudian saya minta maaf sama ada 79 ataupun 6990. Tapi tak silap saya yang terakhir 7990. Kalau nak lebih kepastian mungkin boleh direct kepada laman web rasmi Motek. Okey, seterusnya berkenaan murah. Kemudian yang kedua, apa cara dia, modus operandi yang keduanya, bila dah murah, orang trigger harga, otak kita akan murah. Kita akan pergi dekat. Bila dah dekat ni, iaitu pengaruh ataupun pemengaruh. Pemengaruh sekarang ni apa? Influencer lah. Ataupun public figure. Yang mana public figure ini dia gunakan nama-nama agamawan. Yang ni lah orang selalu duduk sebut tunggang agama tu. Tunggang agama. Kita jangan tunggang, kita tumpang agama. Betul. Jangan tunggang. Okey. Itu tagline ni. Okey. Jangan tunggang tapi tumpang. Okey, baik. Okey. Yang first murah, yang second ni pemengaruh ni ataupun pengaruh daripada agamawan yang mana dia guna pakai, which is dia kata contoh dia kata okey, jom pergi umrah dengan saya. Umrah dengan saya ni akan diikuti oleh ni contoh mufti wilayah akan ikut sekali. Dia gunakan public figure, dia gunakan influencer, dia kata ni berobat akan ikut sekali ni. Influencer orang belum jadi. Bukan lagi. Bukan orangnya. Dia akan gunakan pemengaruh ataupun pengaruh orang di sekitarnya untuk wujudkan apa? Yang ketiga ni, kepercayaan. Daripada murah kepada pemengaruh, dia wujudkan kepercayaan. Dan ada juga untuk pemengaruh ni dia menggunakan, kadang-kadang orang tu public figure tu tak tahu pun dia menjual. Saya yakin berobat sendiri ataupun yang menonton pernah tengok di Facebook, kadang-kadang diwawarkan di post di Facebook, saya tidak terlibat pun dengan perkara sekian. Sebab dia menggunakan nama kawan tu tadi, menggunakan nama public figure untuk menarik minat orang ramai dan menarik kepercayaan orang ramai. Yang tu yang kedua tadi. Yang ketiga, kepercayaan. Yang ni contoh lah berobat contoh berobat ada kampung-kampung ni kata tadi Tasik Gelugok itu Penang Penang Kalau kat orang mak ayah dekat Manjung Manjung. Kalau katalah di Tasik Gelugok, pi bagi kursus umrah di Tasik Gelugok.
pergi bagi kursus umrah, ataupun berubat selalu berada di sana, bagi motivasi pada orang kampung dan sebagainya. Ni contoh berubat Berubat pun jumpa orang kampung. Berubat kata, jom. Saya hujung tahun ni nak pergi umrah. Dengan travel agency sekian. Berubat cakap begitu. Jadi, bila mana keadaan berubat dah cakap begitu, pendaftaran pun masuk. Okey, contoh, ni ada 30 orang nak pergi dengan saya berubat. Berubat kata. Walhal berubat tak pun berkomunikasi dengan travel agency tersebut. Oh, okey, dapat tak? Jadi itu modus operandi dia, kepercayaan. Kadang-kadang dia tengok, ustaz ni dah dekat masjid ni. Dah selalu solat 5 waktu kat sini. Okey. Dah. Ini kopiah tinggi dah. Serban 2 lapis, 3 lapis dah. Takkan dia tipu. Tinggi sangat tau. Takkan dia tipu. Jadi, kepercayaan. Okay. 3 sebab ni. Sebab tu yang akhir sekali kepercayaan ni sangat tinggi lah. Sangat banyak berlaku. Kadang-kadang terlampau percaya. Kadang-kadang bukan saya nak cakap orang luar kan. Kadang-kadang orang sekeliling kita, adik-beradik kita pun boleh tipu kita. Betul? Logik tak benda tu? Logik. Jadi apatah lagi orang luar. Yang mana modus operandi dia dah menjual package, dia minta customer untuk bayar ataupun jemaah umrah ataupun haji untuk bayar melalui akaun peribadi. Ya, okey. Ini masalah dia. Ini masalah yang first kali tuan-tuan kena trigger. Tuan-tuan dan perempuan kena trigger benda ni. Jangan sekali-kali membayar kepada akaun peribadi. Sangat bahaya. Tak boleh ambil apa-apa tindakan. Yalah, dia kata dia pergi dengan agensi. Betul. Dia bayar kat akaun peribadi. Yes. Sudah kita rasa macam nak pelik tu. Yes. Benda tu je dah bermasalah. Jadi daripada sebab itulah tuan-tuan kena tahu ni 3 benda ni yang selalu dijadikan modus operandi. Dan satu lagi kes yang sebelum ini adalah berkenaan, yang ni antara cara-cara dia menipu adalah umrah yang ditaja 50% daripada diraja, daripada keluarga sekian, daripada orang kaya, daripada datuk sekian. Contoh dia apa? Contohnya dia menjual harga package 9,000. Okey, 9,000 ni orang kata harga memang sekarang ni harga betul lah. Harga betul. Jadi dia kata sampai satu waktu dia jual, okey, harga separuh harga 9,000 jadi 4,500. Duduk di mana? Clock Tower, Fairmont, dia janji bulan bintang, turun sampai Kaabah terus. Kan sampai turun daripada flight ke turun daripada hotel? Sampai hotel lah. Kalau flight tu belik. Parachute nanti tu. Okey, turun masuk Kaabah terus direct, hotel dekat di Madinah, duduk di Oberoi, nampak view haram dan sebagainya. 4,000 je. 4,500. Nampak ni. Dia kata 4,500 lagi hak ni diraja ni tanggung. Oh, okey. Hak ni datuk ni memang nak tanggung ni. Jadi itu adalah modus operandi bagi dia tarik minat orang. Sebab tu saya kata tadi, dia berbalik pada harga tu tadi. Murah tu tadi. Sebab daripada 3 elemen ni, secara tak langsung otak kita dimanipulate. Sebab kita ni satulah, kita tak boleh tengok harga murah. Ya. Betul, lagi free. Betul, lagi kalau lagi free lagi laju. Betul. Kita tak boleh. Jadi sebab tu saya kata kena kaji benda ni. Tengok something wrong somewhere ni mesti ada punya. Mesti ada. Kalau murah, tang mana dia murah? Patutlah dia murah, flight dia tak direct. Patutlah dia murah ni, mesti ada. Jadi buat masa ni, tolong tuan-tuan, untuk buat masa ni kaji dan selidik dulu. Itulah cara modus operandi dia. Cara-cara dia. Cara-cara untuk dia menipu seorang yang mana saya kadang kesian. Kesian sebab apa? Kadang-kadang untuk nak tunai haji, nak tunai umrah, bukan pakai duit sikit. Betul. Kadang-kadang kita rasa tergamak dia buat begini. Yang ni bagi saya lah. Saya minta maaf. Siapa yang buat ni memang tak berhati dan tak berperut lah. Tak berhati perut. Dan saya rasa dia perlu hidup dengan keadaan dia sendiri seorang-seorang je dalam dunia ni. Betul. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang menyimpan puluhan tahun. Saya yakin kalau daripada kampung-kampung, daripada Manjung, daripada ni bapa saya Teluk Intan, umi saya daripada Pening sendiri dan sebagainya. Orang kampung susah. Kita nak cakap susah tu, kepayahan dia. Hatta baru-baru ni YM ada buat yang Semang Firah ada buat korban. Alhamdulillah, saya ucap tahniah. Sebab apa? Sebab apa? Manfaat daging tu kita boleh berikan kepada orang ramai untuk merasa hatta diorang di kampung tak ada daging. Betul. Nak makan tu untuk seharian tu daging tak makan.
Jadi bagaimana kita dalam keadaan kita nampak daging lah ni, hari ni nampak daging muak. Depa hari-hari ikan, duk mengai, duk mancing, dapatkan ikan. Daging tak makan. Waktu korban je lah boleh buat. Sebab tu saya berbalik tadi pada isu tadi. Dia menipu dalam keadaan orang ni kumpul duit, duk bertahan, duk tak makan harian ni untuk nak pergi semata-mata pergi umrah. Ada yang sampai jual rumah, ada yang sampai jual tanah. Tanah bendang apa semua duk jual. Sebab semata-mata nak pergi haji. Lagi-lagi haji lah dengan jumlah. Kalau pergi dengan tabungan haji, mungkinlah kena bayaran dalam 19,000 sebab dia ada simpanan di tabung haji, mungkin begitu. Tapi cuba bayangkan yang pergi dalam keadaan bukan melalui tabung haji, bukan melalui muasasah, mungkin pergi dengan furoda ataupun mujamalah punya visa. Harganya berubat rasa harga berapa kalau untuk yang visa selain daripada muasasah, package haji? Uish, tinggi ke Ustaz? Berapa estimate? 10,000. Tak, lebih kurang. Atas lagi. Lebih lagi. Kalau package umrah saja 10,000. Package haji lah ni haji 20,000 dah. 60,000 sehingga 250,000. Dalam 2 minggu lah. Dia pergerakan dia kurang lebih untuk haji ni 35 ke 40 hari. Sebulan kot. Sebulan. Jadi cuba bayangkan, bila mana duit yang disimpan sehari-hari yang diguna pakai untuk diguna pakai untuk melaksanakan umrah dan haji ditipu secara bulat-bulat. Saya kalau sebagai anak, mak saya kena tipu, marah tak? Wallahi kita marah Kita geramnya, confirm lah. Tapi kita nak buat macam mana? Sebab tu kita kena ambil tindakan awal, kita kena mencegah daripada kita nak merawat. Kita kena cegah awal-awal supaya apa? Jangan buka peluang kepada skema-skema ni. Kena pastikan 3 elemen yang saya sebutkan tadi, kena pastikan benda tu dalam keadaan kita nampak, kita boleh kawal dan kita boleh kontrol. Benda tu. Jadi modus operandi yang itulah yang dilakukan oleh skema-skema. Yang saya rasa benda ni dia ulang je setiap tahun. Percaya cakap saya. Penduduk Malaysia ada berapa juta? 30 point something lah. Kan? Jadi mungkin tahun ni dia tap 1% je dekat kawasan Tasik Kelorok. Dia try. Tahun depan dia buat kat ni pula. Maksudnya dia aim tempat-tempat. Dia aim tempat-tempat tu confirm. Jadi hati-hati. Biarlah buat pemilihan yang bagus, buat pemilihan dengan keadaan kaji dan bukanlah dengan keadaan emosi. Kerana saya nak pergi sebab ustaz tu. Saya nak pergi sebab ustaz ni, jangan, kerana tu akibat dia akan lebih teruk dan dahsyat ni. Duit kita yang kita kumpul bertahun-tahun boleh hilang begitu saja. Akhir sekali umrah tak dapat, haji tak dapat. Dapat tunggu kat airport lah. Dapat tunggu kat airport. Itu kira okey lah. Ada orang. Satu lagi dia dapat masuk paper. Betul tak betul? Terus famous. Famous terus. Allah Akbar. Gitu. Masuk paper terus. Ya Allah, ya Tuhanku. InsyaAllah. Tadi Ustaz dah berkongsi banyak tentang kata modus operandi. Betul. Tentang cara-cara. Betul. Antaranya harga. Betul. Harga dia yang kalau murah tu kita sebagai pembeli lah. Ataupun kita sebagai orang kata orang yang ada ilmu, kena fikir jauh lah. Kan harga murah, lepas tu perkhidmatan dia pula betul. dekat dengan Kaabah Ustaz. Betul. Takkanlah cernih harga dia. Betul. Kita boleh fikir lah. Ada lagi sekarang ni orang kata harga flight pun dah naik. Betul. Bukan makin kurang, makin Betul. naik. Takkanlah harga umrah makin kurang. Itu pelik Betul. sangatlah tu. Telur ayam pun naik. Naik. Ya Takkan Allah. minyak tak naik. Betul. Bukan politik tak ada politik kat sini Okey. InsyaAllah. Jadi kalau Ustaz dah bersedia, kita pergi soalan kedua pula. Boleh, insyaAllah. Ustaz tadi betul-betul orang kata bersemangat untuk nak berkongsi. Sebab dia tahu isu ni memang panas. Betul. Pergi kat mana-mana Ustaz. Betul. Kampung ke pekan ke bandar. Betul. Isu ni mesti ada punya. Semua orang tahu dan semua orang nak tahu. Betul. Cumanya orang dia anggap perkara ni perkara yang dah terbiasa. Jadi dia anggap remeh benda ni. Dia kadang-kadang dia tahu je tentang yang saya sebutkan tadi, tapi dengan kecuaian tak mengkaji dan tidak menyelidik dahulu sesebuah travel agency ataupun agensi yang menguruskan dia,
maka dia terpaksa lah menghadapi lah perkara-perkara yang tak diingini tadi. Okey. Jelas sebab kecintaan orang tu kepada kota Mekah, kepada kota Madinah tu berbeza-beza. Ada orang dia tak boleh nak tunggu tahun depan. Dia nak juga tahun ni. So dia akan cara macam cara. Betul. So insya-Allah Ustaz. Tadi pun kita nak dapat hing kan. Kita berehat sebentar. Nak berehat dah ni? Berehat Ustaz. Saya tengah momentum tengah padu ni. Tak apalah, kita rehatlah dulu. Kita rehat kejap. Mungkin Ustaz nak ambil nak ambil masa untuk boleh. Untuk minum air. Boleh. Untuk nak ambil ni air Zam-Zam bukan. Kalau air Zam-Zam ramai Ustaz datang. Itulah kita berdarah ni. Ya Allah Akbar. Jadi kita berehat sebentar. Okay, kembali lagi kita dalam YM Podcast. Yang kita tajuk kita pada hari ini cukup panas, cukup hangat. Betul. Tadi kita baru je bincang tentang orang kata apa ataupun bagaimana cara-cara ataupun isu yang berlaku, yang diguna pakai ataupun yang dijalankan oleh scammer ni untuk menipu orang kata masa-masa diorang lah. Tak kisahlah orang kaya ada, orang miskin ada, tapi kesian kat orang miskin Ustaz lah. Sungguh. Yalah berpuluh-puluhan tahun betul. Pergi untuk dapatkan package pergi umrah, tiba-tiba dia tipu. Betul. Allahu Akbar. Tapi tak apa Ustaz, insya-Allah. Okey, sekarang ni kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya lah. Tapi mungkin soalan penghabisan Ustaz. Boleh. Time ni lah kalau Ustaz nak balon ke, Ustaz nak bor habis ke. Boleh. InsyaAllah. Nak menitiskan air mata penonton ke. Khas untuk okey, insya-Allah. Jadi waktu ni lah Ustaz boleh balon habis dan insya-Allah paling penting tips Ustaz, tips. Boleh. Jadi insya-Allah. Jadi untuk soalan seterusnya nak minta Ustaz untuk kongsikan mungkin sedikit tips lah untuk bagaimana mungkin orang ni dia baru pertama kali nak pergi ke haji ataupun umrah lah, kita umrah. Jadi bagaimana tips untuk dia mencari ataupun menggunakan agensi ataupun mencarilah agensi yang berdaftar, sah dan boleh dipercayai. Mungkin daripada Ustaz sendiri, daripada Maghfirah Travel. Faham. Dan last sekali mungkin sedikit nasihat daripada Ustaz. Okey, boleh. InsyaAllah dipersilakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Soalan seterusnya berkenaan dengan bagaimana tips pemilihan syarikat umrah yang legit lah ataupun yang betul. Yang betul. Yang pertama, sebelum saya masuk kepada tips, tuan-tuan, saya menyeru kepada tuan-tuan untuk dengar tips ini, untuk sama-sama dengar dan sama-sama cakna, dan sama-sama jangan buka peluang kepada orang untuk menipu. Kita geram ni. Betul. Kadang-kadang dia menipu tu bukan RM1, RM2, RM30,000, RM50,000, RM60,000. Kadang-kadang begitu sekali. Jadi tuan-tuan jangan buka peluang ini. Tolong tuan-tuan jangan buka peluang ini dan pastikan tuan-tuan ambil pen ni, catat ni. Dan insya-Allah nanti YM mungkin boleh letakkan juga tips-tips ni di description kita kan, untuk diguna pakai untuk pemilihan supaya manfaat ni kepada semua sekali, kepada semua orang. Okey, yang pertama sekali, tips yang pertama, para peserta, para tetamu Allah yang pertama kali yang nak pergi, make sure buat pemilihan syarikat yang berdaftar secara berlesen penuh dengan Kementerian Pelancongan, MOTEK. Bagaimana nak tahu dia ni dah berdaftar ke tidak, dia ada lesen apa dan sebagainya, bagaimana? Jadi mudah saja, sekarang ni dunia di hujung jari semuanya. Buka laman web rasmi MOTEK, pergi kepada carian, semakan untuk nama-nama travel agency yang berdaftar dengan MOTEK. Dia akan keluar semua sekali. Macam kami di Maghfirah Travel and Tours, tuan-tuan dan puan-puan boleh semak. Type saja Maghfirah Travel and Tours, dia akan keluar. Di mana HQ-nya, di mana cawangannya dan sebagainya. Ataupun mana-mana. Package semua tu pergi kat ni lah, website lah. Betul. Semua ada di MOTEK tu sendiri. Okey, itu yang pertama lah, status syarikat. Pastikan dia mempunyai lesen yang berdaftar dengan MOTEK. Itu bagi umrah siapa nak pergi umrah. Bagi yang nak pergi haji, mereka perlu semak yang mana tabung haji telah mengeluarkan satu license, iaitu nama singkatan dia PJH, Pengelola Jemaah Haji. Jadi PJH ini adalah syarikat yang dilantik oleh tabung haji untuk diguna pakai kepada syarikat-syarikat ini menjual.
Macam contoh tahun ini tak silap saya yang baru-baru ni haji ni ada 22 syarikat saja yang mendapat lesen rasmi daripada tabung haji. Daripada satu Malaysia ni hanya ada 22 syarikat saja. Jadi kalau pada yang nak pergi haji selain daripada tabung haji, boleh tengok senarai nama syarikat-syarikat yang berdaftar dengan PJH dengan tabung haji, iaitu di dalam laman web rasmi tabung haji ataupun di Facebook. Ada juga diletak di Facebook. Itu ada 22 ke 23 syarikat dan setiap tahun akan di-renew oleh tabung haji. Akan ada penambahan syarikat yang menguruskan, yang mengelola jemaah haji ni sini. Ni, yang pertama tadi di Motek, yang kedua di tabung haji. Okey. Iaitu pemilihan syarikat ni sendiri. Okey, yang kedua berkenaan dengan berbalik pada tadi, harga package. Pastikan harga package yang ditawarkan adalah berbaloi dan adalah sama sepadan seperti apa yang dijanjikan. Kadang-kadang kita fikir berbaloi je, tapi sebenarnya harga ni tak sepadan pun. Kita dah tahu dah, kita tengok di website harga tiket RM4,000. Tapi macam mana dia boleh jual harga umrah 12 hari 10 malam RM4,000? Macam mana? Tidur masjid ke ni? Kan? Jadi macam mana tu? Jadi pemilihan harga ni, tengok balik semula harga package tersebut. Pastikan harga package itu sempadan dengan apa yang diberikan dan jangan mudah percaya dengan harga-harga yang murah daripada harga lantai yang telah ditetapkan. Okey, yang pertama tadi informasi syarikat tu, iaitu syarikat yang berdaftar, kemudian berkenaan dengan harga yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, ni bayaran ke akaun rasmi. Bayaran ke akaun rasmi, bukan akaun individu. Bayaran ke akaun syarikat. Saya yakin tuan-tuan semua jelas dengan tips ni. Bayaran ke akaun peribadi adalah tidak tepat dalam melaksanakan urus niaga ni secara rasmi. Secara rasmi. Okey, sebab tu adanya akaun perniagaan. Jadi buat pembayaran mengikut akaun rasmi yang telah ditetapkan oleh syarikat. Okey, seterusnya iaitu setelah buat pembayaran, make sure dapatkan resit pembayaran. Ya, itu paling penting. Tapi ada setengah orang dia tak kisah pun tentang resit ni, dia tak nak ambil kisah pun tentang resit dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, lepas dah bayar kepada akaun rasmi, minta resit pembayaran. Seterusnya apa tuan-tuan? Berurusanlah di pejabat urusan. Maknanya macam contoh ni, saya datang ke YM, memang kita nampak depan mata, oh, ini ada ni syarikat ni, ataupun berurusan di mana-mana booth wakil jualan mereka yang betul-betul betul. Yang betul-betul 3 kali betul tu. Betul-betul. Nampak tu. Okey, jadi berurusan sepenuhnya di urusan di pejabat, make sure kita nampak depan mata pejabat dia ada dan sebagainya. Seterusnya, Allahumma samad, kandungan package. Yang ini sambungan daripada harga tadi lah. Kandungan package. Make sure tuan-tuan semua tahu apa yang ditawarkan. Ada setengah juga yang bukan saja scam dia di sini tau. Kadang-kadang scamnya di sana. Di Saudi ataupun di Mekah ataupun di Madinah. Yang mana okey ditawarkan 7990 hotel Menara Jam. Rupanya sampai duduk tu 1 kilo ke belakang. Ada juga tu. Jadi kena pastikan isi kandungan package kita tu sepadan dengan harga yang dibayar tadi. Jadi saya recap baliklah. Yang pertama, status syarikat, dia sama ada berdaftar atau tidak. Yang kedua, harga package tu sendiri. Yang ketiga, bayaran ke akaun rasmi. Yang keempat, dapatkan resit rasmi pembayaran. Yang kelima, berurusanlah di syarikat, pejabat urusan syarikat ataupun di mana-mana booth yang memang betul. Okay. Kemudian yang terakhir sekali, cuba tengok sepenuhnya kandungan package tu. Kalau rasa macam ada yang pelik dan sebagainya, saya yakin tuan-tuan, maklumat ni di hujung jari, tuan-tuan boleh Google untuk dapatkan informasi-informasi yang tepat dan betul lah. Yang paling penting, kalau boleh, bertanyalah kepada alumni ataupun orang yang telah pergi dengan syarikat tersebut. Contoh kalau ada makcik pernah pergi ke, ataupun ada alumni-alumni yang pernah pergi ke, refer dengan dia. Cuba tanya dengan dia. Dapatkan info-info yang tepat daripada orang yang betul. Jadi itu, ada 6 step tu daripada saya lah. Jadi cumanya pesanan saya kepada semua para jemaah yang ingin
melaksanakan umrah, tolong jangan terlampau buat pemilihan tu jangan mengikut emosi. Betul. Emosi ni kata Habib Jindan, kalau kita mencintai sesuatu, ini topik cinta pula ni. Tak, maksudnya cinta kepada ibadah tersebut. Ataupun cinta, ni contoh kita cinta kepada seseorang kan. Kita suka kepada sesuatu, kalau kita melakukan sesuatu tu dengan keadaan emosi, nescaya emosi tu esok lusa akan hilang. Tetapi kalau kita ke arah sesuatu, suka kepada sesuatu tu dengan tahunya, dengan ilmunya, maka ilmu tu akan berkekalan. Maka kena ambil maklum, kena ambil tahu sedikit sebanyak. Kena ada ilmu untuk membuat pemilihan pakej umrah supaya tidak ditipu. Itu pesanan saya lah. Jadi wallahu alam, saya serahkan baliklah. Ada soalan ni? Tak ada dah kot. Tak ada, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau tidak ni kita sambung 2 hari. Jadi khusus lah. Jadi khusus. Jadi itu sajalah daripada saya, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kata penghabisan ataupun korang kata akhir kata-kata daripada Ustaz, tips-tips yang Ustaz kongsikan tadi cukup bermanfaat, cukup berguna untuk siapa ataupun jemaah yang nak menaikkan haji ataupun bakal menaikkan haji. Boleh ikut tips yang Ustaz bagi. Dan paling penting kena kaji dulu Ustaz. Betul. Kita tak tahu orang-orang sekarang ni berbagai balai perangai, tabiat dia, sikap. Mungkin depan dapat baik, kat belakang kita tak tahu, wallahu alam. Paling penting kita kena ikutlah apa yang Allah surah dalam Al-Quran, wa atimul hajjata wa umratillah. Sempurnakan haji kerana Allah, bukan kerana emosi semata-mata. Sungguh. InsyaAllah. Jadi kita pun dah berada di akhir rancangan ataupun akhir podcast kita. InsyaAllah terima kasih Ustaz sebab sudi bersama dengan kami dalam WM Podcast, berkongsi isu ataupun jawapan-jawapan yang mungkin dah lama tersimpan. Mungkin sedikitlah kot daripada saya juga. Saya pun memohon maaf jika ada terkasar bahasa kan kepada berubat sendiri. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa, kalau tersilap kata, segala yang buruk, yang nista, hina tu daripada saya lah. Yang baik semua daripada Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Gitulah. InsyaAllah. Jadi teruskan bersama dengan WM Podcast untuk minggu-minggu yang akan datang, untuk rancangan yang akan datang. Dan insyaAllah kami akan sentiasa membawakan panel-panel yang cukup mahir, cukup berilmu untuk kita semua, para penonton dapat ilmu, dapat manfaat, dapat kelebihannya bersama. Dan paling penting layari YouTube ataupun IG, Instagram, TikTok Yayasan Maghfirah untuk tahu program-program yang kami anjurkan. Dan juga jangan follow rapat. Kalau orang kalau kat kereta tu follow rapat orang kata term lah. Okey. Yayasan Maghfirah untuk tahu, dan juga WM Podcast untuk tahu siapa lagi panel-panel yang kami bawakan. Cukup menarik untuk anda semua dapat perkongsian ilmu daripada panel tu, insyaAllah. Jadi Ustaz, terima kasih banyak Ustaz sekali lagi. InsyaAllah mungkin ada masa lagi kalau ada isu-isu macam ni, boleh, saya akan jemput Ustaz lah untuk berkongsi lagi isu-isu tentang mungkin skema ataupun mungkin bukan skema, mungkin isu-isu yang mungkin lebih seronok untuk kita, mungkin kelebihan pergi umrah ataupun kelebihan pergi haji. Okay, insyaAllah. Jadi itu saja daripada kami berdua lah. Saya host WM Podcast berubat. Jadi insyaAllah bersama dengan saya lagi dalam rancangan ataupun WM Podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, so situasinya adalah seorang jemaah Malaysia baru pertama kali tiba di Tanah Suci. Seorang jemaah Malaysia. Seorang jemaah Malaysia baru pertama kali tiba di Tanah Suci. Okey. Kayaknya bukan airport lah, dekat dah sampai Mekah lah. Dah sampai Mekah lah. Okey. Wah, boleh tahan. Okey. InsyaAllah. Saya Ustaz mungkin Ustaz penyambut. Saya jemaah lah. Baik. Okey, saya salam boleh Ustaz? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Uish, cantik lah. Seni rupanya Tanah Suci Mekah. Dekat airport pada dalam, mesti kalau masuk dalam ni bismillah. Ustaz ke yang uruskan tempat ni? Saya, Pakcik. Pakcik daripada mana ni tadi? Daripada Malaysia lah. Pakcik daripada
Malaysia. Pakcik, apa ni daripada airport tadi naik bas lah ke hotel? Itulah pakcik baru sampai nak cari bas lah. Nak cari bas lah, nak pergi apa yang menarik ya dekat Mekah ni ya. Atau orang kata ada makam Ibrahim, tempat mustajab doa. Betul. Apa lagi kalau ustaz tahu? Sebelum apa-apa pun pakcik saya sambut dengan air dulu. Masih tahun saya letih. Betul. Ini air yang istimewa, tak ada benda lain. Yang memang kalau di Mekah ni air apa yang paling istimewa? Air Zam-Zam. Ya betul, saya menang tuan-tuan. Astagfirullah. Jadi saya jarang kalah. Kali ni memang saya menang lah. Okey. Saya tuju ustaz ni sebab pasal apa macam tempat menarik ataupun tempat utama lah. Nak jumpa ustaz. Tengok. Saya punya apa? Kaabah. Nampak tu dia. Saya punya tu makam Ibrahim. Ustaz nak sebut Kaabah ke apa. Nampak tak? Host yang kena. Host kena. Padahal kita yang bagi kan. Ya Allah, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, itu sajalah. Terima kasih.